InsyaAllah kita akan mulakan kuliah maghrib kita. Saya tertinggal handphone tadi dan ada rakaman dari rakaman secara online di Masjid Petaling Jaya. Boleh? Ni. Boleh masuk. Okey, boleh. Boleh buat rakaman tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyus salihin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapatlah kita bersama-sama di dalam kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan mengampunkan dosa-dosa kita dan dikira sebagai amal untuk memberatkan amalan kita di padang mahsyar nanti. Apatah lagi kita berada di dalam bulan yang mulia, bulan Rejab ini, di mana bulan ini adalah bulan digalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan amal ibadat kita. Dan bahkan Nabi SAW menyebut bahawa puasa yang terbaik selepas daripada puasa Nabi Daud alaihissalam adalah puasa pada bulan-bulan haram. Jadi salah satu daripada bulan haramnya adalah bulan Rejab ni lah. Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Itulah dia bulan-bulan haram. Jadi yang dimaksudkan dengan bulan haram adalah bulan berpatang daripada melakukan maksiat. Bahkan kita diminta untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ulama menyatakan maksud bulan haram bukan sekadar haram berperang, tetapi kita berpatang daripada melakukan perkara-perkara kemungkaran lah. Bahkan berpatang daripada makan dan minum. Kerana Nabi SAW menyebut bahawa puasa yang terbaik selepas daripada puasa Nabi Daud AS adalah puasa pada bulan-bulan haram. Jadi kita sekarang ini berada di pertengahan bulan Rejab. Hari ini dah berapa Rejab dah tuan-tuan? Hari ini dah 13 Rejab dah. 13 Rejab, besok 14 Rejab, 15 Rejab hari Sabtu. Hari ini cantik hari Khamis. Sesiapa yang dapat puasa sunat, dia dapat puasa sunat pada bulan Rejab, bahkan hari Khamis, bahkan 13 hari bulan Islam. Kerana kita disunatkan berpuasa pada 3 hari setiap bulan, Yaumul Abyad dia panggil. 13 sambung lagi besok dan sambung lagi sehingga ke hari Sabtu insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bulan ini juga adalah bulan untuk kita digalakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih lagi di bawah tajuk taubat kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi. Jadi waqala ulama, maka berkatalah ulama. Jadi Imam Nawawi di dalam muqaddimah dia berkaitan dengan bab taubat, dia telah membawa kata-kata ulama. Taubat itu wajibatun, adalah suatu benda yang wajib, bukan yang sunat. Kita dah nak sambut bulan Ramadan ni tuan-tuan, perbanyakkanlah taubat kita kepada Allah. Kemungkinan inilah Ramadan terakhir. Kita berdoa pada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Ramadan pada tahun ini.
kita nak peluk dia, kita nak cium dia. Tak. Sebab itulah Nabi apabila tiba bulan Rejab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rejab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab. Berkat apa tu tuan-tuan? Berkat umur kita, amal ibadat kita ni. Kita semakin tua, umur kita semakin lanjut, biarlah umur kita dan amalan kita semakin berkat. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Maknanya Nabi bercita-cita kalau nak mati pun jangan mati sekarang. Jangan mati pada bulan Rejab, jangan mati pada bulan Syaban. Biarlah mati selepas daripada Ramadan. Sebab itulah di tahun terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Baginda Ramadan pada tahun tersebut setiap malam baginda tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi dah rasa dah ni, mungkin ini Ramadan terakhir dah bagi aku ni. Sebab biasanya Nabi bertadarus Al-Quran ni tuan-tuan setiap tahun dengan malaikat Jibril pada 10 akhir Ramadan. Tetapi pada tahun di mana Nabi wafat tu, lepas Ramadan tuan-tuan, bulan Rabiul Awal, Nabi SAW tadarus Al-Quran setiap malam dengan malaikat Jibril. Itulah tandanya bahawa Nabi SAW akan wafat. Jadi biarlah kita bercita-cita dan kita berdoa pada Allah, biarlah kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Yahya bin Abi Kathir, salah seorang daripada ulama tabi'in, pernah berkata, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Allah, dan apabila tiba sahaja bulan Ramadan, dia terus berdoa, ya Allah, terimalah amalan yang kami lakukan pada bulan Ramadan. Sebab ramai di kalangan kita yang Allah bagi peluang kepada beliau bertemu dengan bulan Ramadan, dia tidak mengambil peluang dengan beribadat pada bulan tersebut. Sebab itulah dia minta kepada Allah supaya Allah menerima amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima amalan kita tuan-tuan pada bulan Ramadan? Bahkan pada setiap tahun Ramadan seperti mana tahun-tahun yang lepas berlalu dengan begitu sahaja, sedangkan doa kita tidak dimakbulkan, dosa kita tidak diampunkan. Kenapa tuan-tuan? Berpunca daripada dosa. Jadi ulama kata dosa itulah yang menyebabkan kita ini terhalang daripada rahmat Allah. Sebab itulah sebelum tibanya bulan Ramadan, kita hendaklah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Wajibatun min kulli zambin, maka wajib kepada kita bertaubat daripada semua dosa. Tak kira dosa besar ataupun dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Wa in kanati ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Jika sekiranya dosa kita itu di antara kita dengan Allah, kita tinggalkan solat, tak keluar zakat, cubalah kita qada. Setengah ulama tuan-tuan kata kata Anas bin Malik, para sahabat dan salafus salih, para tabi'in, apabila tiba sahaja bulan Rejab, mereka mengeluarkan zakat dan mereka membantu orang-orang yang susah sebelum tibanya Ramadan. Kita ni semua nak buat pada bulan Ramadan. Lah tuan-tuan, semangatnya kita nak buat pada bulan Ramadan. Ramadan pertama penuh masjid, Ramadan yang kedua penuh masjid. Minggu pertama tuan-tuan penuh, masuk minggu yang kedua tuan-tuan semakin kurang. Jadi kita haraplah tahun ni kita memeluk Ramadan, kita cium Ramadan, dan Tuhan terima amalan Ramadan kita. Berbeza dengan Ramadan yang lepas, mungkin ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Rugilah sesiapa yang diberi peluang hidup di dalam bulan Ramadan, di akhir Ramadan dia Allah tidak terima. Kenapa tuan-tuan? Sebab berpunca daripada dosa-dosa yang dia lakukan sebelum daripada Ramadan. Dia tidak bertaubat kepada Allah, bahkan meneruskan dosa tersebut pada bulan Ramadan. Rugilah kita. Sebab itulah Anas bin Malik pernah berkata, adapun salafus salih dan para tabi'in, mereka membantu golongan miskin dan mengeluarkan zakat sebelum tibanya bulan Ramadan, sebab nak bagi makanan kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kita semua nak buat pada bulan Ramadan, nak mengaji pun pada bulan Ramadan, nak tadarus pun pada bulan Ramadan, nak khatam Quran pun pada bulan Ramadan, nak tarawih pun pada bulan Ramadan, nak sedekah, nak zakat pun pada bulan Ramadan. Lah tuan-tuan, habis macam tu sahaja.
Jadi jika sekiranya dosa kita antara kita dengan Allah tidak ada kaitan dengan anak Adam, seperti mana telah disebut oleh Imam Nawawi bahawa falaha salah satu syuruk, baginya adalah 3 syarat. Yang pertamanya ahaduha an yaqli'a 'anil maksiati, hendaklah kita meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Tinggal terus maksiat, tuan-tuan. Jangan kita buat lagi maksiat tersebut. Kita telah bertaubat kepada Allah. Taubat dengan maksud kita raja'a ila Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut at-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya kamal la zambalah. Kalau dia betul-betul bertaubat tinggalkan dosa, maka baginya tidak ada dosa baginya, tanpa apa-apa dosa baginya. Jadi setengah daripada kita, tuan-tuan, kita akan membaca hadis ini ketika mana iman duduk di antara 2 khutbah. Bilal akan membaca at-taibu minaz zambi kaman lam zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya adalah seumpama orang yang kembali kepada Allah tanpa dosa. Kerana Nabi SAW menyebut bahawa di antara 2 khutbah ni, di antara Nabi menyebut bahawa di dalam hari Jumaat, pada hari Jumaat terdapat padanya waktu yang mustajab. Terdapat padanya waktu yang mustajab. Jadi para ulama telah menyatakan bahawa di antara waktu yang paling mustajab adalah duduk di antara 2 khutbah. Kerana Nabi SAW sebut at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya ketika mana 2 khutbah ni, Allah akan ampunkan dosanya. Sebab itulah ulama kata yang paling mustajab doanya diampunkan dosanya adalah ketika mana kita berdoa dan meminta ampun di antara 2 khutbah. Jadi kita ambil peluang ketika itu, tuan-tuan, kita bertaubat dan beristighfar. Lepas daripada Bilal membaca hadis tersebut, maka Bilal pun menyebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cukup tuan-tuan, tak perlu doa panjang-panjang. Sebab duduk di antara 2 khutbah tu kan pendek aja, sekejap aja, tuan-tuan. Yang keduanya ayandima an fa'aliha, hendaklah kita menyesal perbuatan yang telah lalu. Menyesal sungguh-sungguhlah sampai menangis minta dengan Allah, ya Allah, aku nak tinggal dah dosa ni, ya Allah. Kalau ada peluang buat dosa pun, tuan-tuan, kita tak nak dah, tuan-tuan. Jadi setengah daripada kita ni, kita menangguh-nangguhkan taubat kita kepada Allah. Bila dah tua baru nak taubat, bila dah tua nak datang ke masjid. Jadi tuan-tuan, orang yang dah tua, orang yang dah sakit, dia bertaubat ni, tuan-tuan, berbeza dengan orang yang sihat, berbeza dengan orang yang segar, orang yang muda, tuan-tuan. Sebab orang yang dah sakit dia bertaubat, orang tua yang bertaubat sebab dah tak ada peluang dah, dia nak buat dosa, sebab tu dia bertaubat. Tapi kalau orang muda, tuan-tuan, yang bertaubat kepada Allah, orang yang sihat, dia tengah sihat, tak ada penyakit ni, tuan-tuan. Kalau dia bertaubat kepada Allah, dia masih ada lagi peluang. Allah sangat suka kepada orang yang ada peluang untuk bertaubat. Peluang, yakni peluang nak buat jahat lah. Peluang nak buat jahat, peluang nak buat maksiat. Umurnya muda lagi, dia masih lagi sihat, tuan-tuan. Peluang dia terbuka luas untuk dia melakukan dosa. Tapi kalau dia bertaubat, ketika itu Allah sangat suka. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa Allah sangat suka kepada orang yang bertaubat. Tetapi Allah lebih suka orang muda yang bertaubat. Sebab orang tua yang bertaubat ni sebab dia fikir nak mati dah. Allah sangat suka orang yang bertaubat, tetapi Allah sangat suka kepada orang yang sihat yang bertaubat. Sebab orang sakit, tuan-tuan, dia rasa memang tak ada harapan dah, tuan-tuan. Tapi kalaulah kita ni tua, tak sedar diri, kita dalam keadaan sakit pun, tuan-tuan, masih lagi merasakan bahawa kita ni ada harapan hidup 100 tahun, boleh lagi menjunjung langit, tuan-tuan. Dalam keadaan kita tidak bertaubat kepada Allah, tak tahulah, tuan-tuan. Kan tak? Umur 60 tahun, tuan-tuan, masjid tak telitah, tak datang lagi, pergi ke kedai ekor lagi, kedai nombor ekor lagi, tuan-tuan. Tak tahulah, tuan-tuan. Jadi itulah dia, apabila kita ada peluang untuk melakukan dosa, kita meninggalkan dosa tersebut, kata Imam Nawawi.
Wasalisu an yang zima alla yauda ilaiha abada. Yang ketiga, dia berazam tidak akan kembali lagi melakukan dosa tersebut buat selama-lamanya. Dan berkata Imam Nawawi, ini kita sampai kat situ pada 2 minggu lepas. Fa in fukida, jika sekiranya salah satu daripada 3 perkara tersebut tidak dipenuhi oleh kita, ada peluang buat lagi, tuan-tuan. Ada peluang kebah duit orang, ada peluang lagi tuan-tuan ambil rasuah, ada peluang mengata orang, ada peluang tuan-tuan buat dosa ulang balik, lam tasihha taubatuhu, maka tidaklah sah taubatnya. Jadi bila tidak sah taubat, ditakdirkan kita mati ketika itu, na'udzubillah, mati di dalam keadaan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Wa in kana maksiatu, adapun jika sekiranya maksiat, dosa kita, tata'allaku bi adamiyyin, berkait rapat dengan hak anak Adam, fa syurutuha arba'atun, maka tambah satu lagi syarat dia jadi 4. Jadi 3 perkara tadi kekal, tinggalkan dosa, ada peluang buat dosa, kita tak nak ulang lagi, dan kita betul-betul menyesal lah, kita berazam betul-betul. Tambah lagi satu, yakni kata Imam Nawawi, wa in kana hadda, jika sekiranya dosa kita melibatkan had, hudud. Hadda ni hudud. Hukum hudud ni apa dia? Hukum hudud ni adalah hukum yang wajib ke atas Allah, dia adalah hak Allah. Manusia tidak boleh campur tangan. Sebagai contohnya, orang berzina hendaklah direjam, ataupun yang belum kahwin hendaklah disebat 100 kali. Faqazfin. Contohnya kata Imam Nawawi, orang yang menuduh orang berzina, orang yang menuduh wanita yang soleh, yang baik berzina, ataupun dia menuduh isteri dia, ini bukan anak aku ni, ini bukan anak aku ni, dia tuduh. Maknanya kalau dia kata dia ini bukan anak aku, bermakna dia telah menuduh isteri dia berzina. Sedangkan isterinya tidak pernah pun melakukan perbuatan demikian. Jadi baik-baik tuan-tuan. Itu dia panggil qazafin. Kalau kita menyamakan dia punya tubuh badan isteri kita dengan mak kita, dia panggil zihar. Belakang punggungmu ni macam dengan mak aku. Tu maknanya dalam bahasa Arab. Di kalangan orang Arab tuan-tuan, dia tak naklah isteri dia tu. Dia tak lalu dah, tak nak duduk bersama dah. Maka tuan-tuan, kalau zaman jahiliah dahulu, hendaklah dia tolak isteri dia. Tapi zaman Islam bagi lagi peluang, tidak perlu tolak isteri dia, tetapi hendaklah dia membayar fidyah, yakni dengan memerdekakan seorang hamba. Jika sekiranya tidak mampu memerdekakan seorang hamba, maka hendaklah dia berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kita 1 bulan Ramadan pun tak mampu dah, berturut-turut tuan-tuan, maknanya 60 hari. Ditakdirkan sampai 59 hari tak tahan buka puasa, start balik daripada awal. Mutatabi'aini. Tuhan kata berturut-turut. Kalau tak mampu juga, barulah kita bagi makan fa it'amus sittina miskina, bagi makan 60 orang fakir miskin. Setiap orangnya adalah 1 cupak. 1 cupak makanan. 1 cupak makanan 600 gram. 600 gram pula. Satu kati. 1 kati sekilo lebih, dekat sekilo setengah. Maknanya kalau kita makan beras jati RM3 sekilo, 10 kilo RM30. Jadi 60 kati ya. 60 kati tuan-tuan. Jadi RM5. 5 kali 6. Berapa? Begitulah tuan-tuan. Dia punya fidyah dia tuan-tuan. Ini sebelum masuk Ramadan ni, eloklah bayar fidyah tuan-tuan. Siapa-siapa yang tak puasa tu, yang tinggalkan puasa tu, kena fikirlah tuan-tuan. Itu adalah dosa kita dengan Allah tu. Terutamanya orang perempuan, isteri kita, ingatkan isteri kita ni, fidyah, masalah fidyah ni. Jadi jika sekiranya melibatkan hukum qazah, maka hendaklah dilaksanakan hukuman ke atasnya. Sebab 1 kali tuduh isteri berzina, menafikan anak. Itulah cara taubat tuan-tuan.
Tak boleh dia aku minta maaf lah, minta maaf, tak boleh tuan-tuan. Kena hukuman. Dikenakan hukuman had. Imam Nawawi kata wa in kana haddan. Jika sekiranya benda yang melibatkan had, hukum hudud, laksanakan hudud kepada dia. Orang berzina laksanakan, tak boleh dia bertaubat saja macam tu saja. Anda seperti mana Muiz, dia datang mengadu kepada Nabi dia telah berzina. Padahal dia dah bertaubat dah. Jadi pelaksanaan hukuman hudud ke atas Muiz tadi tuan-tuan adalah untuk membersihkan dosanya. Untuk membersihkan dosanya. Padahal dia ada peluang untuk lari. Nabi kata baliklah. Biar betul kamu ni 3 kali. 3 kali dia bagi persaksian. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang tidak ada saksi maka hendaklah disaksikan melalui pengakuan 3 kali. Ya tak? Kalau ada saksi, tiga orang saksi buat pengakuan bahawa dia telah berzina. Aku tengok dengan mata kepala aku sendiri dia telah berzina. Tak? Nabi kata biar betul. Ya, aku telah berzina. Kamu ni gila ke apa ni? Tak betul ke apa ni? Ya, aku telah berzina 3 kali. Okay, Nabi kata kamu sedang mengandung, kamu balik. Maknanya ketika itu dia ada peluang untuk lari. Tetapi kenapa dia datang pula? Dalam keadaan dia menyusukan anak dia. Nabi kata balik. Sehingga anak kamu boleh makan sendiri. Dia datang lagi tuan-tuan. Sebab dia tahu selagi mana tidak dilaksanakan hukuman hudud rejam ke atasnya, Allah tidak akan mengampunkan akan dosa dia. Ketika mana dilaksanakan hukuman rejam, ditanam separuh badan, dibalingnya batu, tiba-tiba datang Khalid bin Al-Walid, diambilnya batu besar lalu mencaci Muiz tadi, celaka penzina, terus mati. Nabi kata, hai Khalid, jika sekiranya semua dosa-dosa anak Adam dihimpunkan, tidak dapat lagi disamakan dengan pengampunan yang Allah berikan kepada si rejam ni, yang kamu sedang rejam. Begitulah tuan-tuan, Allah ampunkan segala dosa-dosanya dengan pelaksanaan hukuman hudud tadi. Qazaf tuan-tuan kena sebab 100 kali. Begitu cara taubat dia. Au nahwuhu, ataupun contoh-contoh yang lain lah. Makannahu minhu. Kalau melibatkan orang, kita kena minta maaf. Kita pernah caci dia, pernah fitnah dia. Ini tak utama ni bab-bab masalah politik. Nak naikkan diri kita, kumpulan kita, puak kita, kita jatuhkan orang. Macam-macam ni. Dekat pilihan-pilihan raya ni. Au talabal afun, ataupun kita minta maaf. Kita minta maaf. Tak boleh hari raya kosong-kosong. Mak, kita kosong-kosong, aku ni banyak dosa dengan kamu, mak, kita kosong-kosong. Dia pun kosong-kosong lah. Dia tak tahu apa. Tapi cuba kita cerita kat dia, dulu aku ni pernah jatuhkan kamu. Aku pernah fitnahkan kamu. Keluarkan surat edaran nak jatuhkan kamu. Dia maaf tak tuan-tuan? Sudah pasti dia tidak maaf ketika itu. Tapi lama kelamaan mungkin dia maaf. Tapi kita kena minta maaf tuan-tuan. Wa in kana ghibah, jika sekiranya ghibah, ni yang paling payah, kita mengumpat orang. Kita mengumpat orang tuan. Istahallahu minha, minta halal lah. Istahalluhu minha, minta halal dengan dia. Yang ni minta maaf dengan dia. Aku pernah mengumpat dulu kata sekian. Kita zaman sekarang ni tuan-tuan, dengan dia punya handphonenya, telegramnya, cepat sangat ni maklumat di hujung jari ni kita forward. Benda tersebut tidak lagi jelas tuan-tuan. Ini anti-vaksin ni tuan-tuan. Macam-macam dengan cerita tu tuan-tuan. Ini semua daripada Yahudi lah dia kata. Syarikat daripada Jerman tu syarikat Yahudi lah. Kemudian apa lagi dia kata? Itu dia punya vaksin daripada unsur babi khinzir lah tuan-tuan. Sedangkan ulama bukan sahaja Malaysia aja yang telah kata halal boleh pakai, bahkan ulama Islam dunia pun boleh pakai tuan-tuan. Tak kira lah, walaupun benda tu mungkin Yahudi yang mencipta ke, ni nak selamatkan nyawa ni tuan-tuan, nak selamatkan nyawa, benda yang lebih besar, nak selamatkan negara, nak selamatkan ekonomi tuan-tuan, benda yang lebih besar tuan-tuan. Semua benda yang kita pakai hari ni memang kebanyakan daripada Yahudi. Bank dunia tu dikuasai oleh Rothschild. Siapa Rothschild tu tuan-tuan? Keluarga Yahudi yang paling kaya tuan-tuan. Semua bank dunia tuan-tuan dikuasai oleh keluarga Rothschild. Sejak daripada 1887 lagi keluarga Rothschild ni yang paling kaya tuan-tuan. Kita memang tidak dapat lari, tetapi kita gunakan untuk kepentingan masalah kita.
Jadi wajib ke atasnya minta maaf, dan wajib ke atasnya wa yajibu ayatu min jami'iz zunub, hendaklah kita bertaubat daripada semua dosa-dosa tersebut. Wa in taba ba'daha, kalaulah kita bertaubat sebahagian daripadanya, sahhat taubatuhu inda ahlil haq, maka sahlah taubatnya di sisi ahlil haq. Jadi sebab itulah Imam Nawawi menyatakan bahawa tak boleh kita sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim secara umum. Kita kena takyinkan apa benda dosa istighfar yang kita lakukan. Kita durhaka ibu bapa, kita gambarkan, ya Allah, aku ni tak sempat nak minta maaf dengan ibu bapa aku dah mati. Macam tu. Minta ampun dengan Allah lah. Patutnya kita minta ampun dengan ibu bapa kita. Kita telah durhaka pada suami kita mati. Kita telah menzalimi isteri kita, tak bagi nafkah, isteri kita dah mati contohnya. Minta istighfar dengan Allah, dan kita ingat dalam fikiran kita ni, kita kena hadir dalam hati kita. Yang ni istighfar ni adalah kerana dosa ni, dosa A. Yang ni istighfar ni kerana dosa B. Biar macam tu tuan-tuan. Jadi sebab itulah Imam Nawawi kata fa in taba min ba'diha. Kalau dia bertaubat sebahagian daripadanya, maknanya tak boleh kita sebut astagfirullah, semua dosa aku buat. Semua dosa aku buat ni, aku nak bertaubat belaka, tak boleh cara macam tu. Kita kena takyinkan apakah jenis dosa yang telah kita buat, yang betul-betul kita nak istighfar, betul-betul kita nak bertaubat. Sahhat taubatuhu, maka sahlah taubat hak tu sahaja, bukan hak lain, hak tu sahaja. Maknanya yang A tu sahaja dosa kita indal ahlil haq, di sisi ahlil haq, yakni ahli sunnah wal jamaah lah, min zalika zambing, yakni hanya dosa tu saja. Cuba tengok Imam Nawawi tekankan lagi tuan-tuan, bukan jenis semua dosa. Allah ampunkan dosa kita, dosa tu ajalah. Wa baqiya alaihi baqi. Cuba tengok. Imam Nawawi sebut lagi bahawa baki lagi hak lain, kita kena taubat, kena sebut satu-satu, kena dah hadirkan di dalam hati kita, dalam fikiran kita. Jadi ustaz, kalau macam tu ustaz, saya ni tak ingat dah, banyak sangat dah dosa. Kadang-kadang kita pun dah tak ingat dah dosa yang kita buat kepada hamba Allah, dosa yang kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan hak. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, ada satu doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita istighfar kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa. A'lamu ma la ta'lam, apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu. Apa dia doa tersebut? Siapa yang ingat? Saya pun tak apa ingat lah. Astaghfirullahallazi min kulli zambin lah. Astaghfirullahalazim min kulli zambin, aku memohon ampun daripada semua dosa. Ma'a'lamu wa ma la a'lam, daripada apa yang aku tahu dan daripada apa yang aku tidak tahu. Lebih kurang gitulah. Maknanya tuan-tuan, hak ni pun kita kena minta juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita kena ingat dosa kita satu persatu, dan kita pun tuan-tuan kena juga istighfar min kulli zambin, daripada semua dosa. Ma la a'lamu, apa yang aku ingat, apa yang aku perasan, apa yang aku tahu. Wa ma la a'lamu, dan apa yang aku tidak tahu. Dan selain daripada itu juga, selain daripada kita minta ampun dengan Allah untuk diri kita, kita hendaklah juga minta ampun untuk ibu bapa kita. Sebab itulah lepas semayang kita sebut astaghfirullahalazim li wa li walidayya, untuk aku dan kedua ibu bapa aku. Dan kemudian disunatkan kita sebut wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Macam tu tuan-tuan. Jadi kata ulama, adapun istighfar yang seperti ini, dia hanya terfokus kepada dosa-dosa yang kecil. Adapun istighfar yang sebenarnya yang diterima oleh Allah adalah kita sendiri tuan-tuan. Orang lain minta ampun tu tuan-tuan boleh, tak ada masalah. Mungkin Tuhan terima, Tuhan tak terima. Tetapi kalaulah kita betul-betul bertaubat kepada Allah, memenuhi ciri-ciri tadi, kalau melibatkan dengan manusia 4, kalau kita dengan Allah jadi 3 sahaja, insya-Allah Tuhan akan terima. Nanti kita kalau sempat kita baca ayat Al-Quran sikit. Faqad tazaharat dalailul
al-kitab was sunnati wa ijma'i wa a'immati ala wujubi taubati. Dan telah jelaslah dalil-dalil daripada al-kitab, yakni daripada al-Quran, was sunnati dan juga sunnah Nabi kita Muhammad, wa ijma' dan ijma' ulama. Maknanya kesepakatan di kalangan ulama, ulama Islam yang hidup di zaman Imam Nawawi, sebelum daripada Imam Nawawi tu, ala wujubi taubati, bahawa wajib kita bertaubat. Maknanya bukan benda tu boleh main-main, bukan benda tu sunat, tak. Jadi kesimpulannya, syarat-syarat taubat yang disebut oleh Imam Nawawi tadi, yang pertama meninggalkan dosa, yang kedua menyesal perbuatan dosa kita, yang ketiga berazam tidak akan mengulangi dosa walaupun ada peluang di hadapan kita. Dan jika sekiranya melibatkan dengan manusia, maka mengembalikan hak orang lah, kalau hak orang. Sebab tu kalau kita jumpa barang orang dalam hukum fiqh ni tuan-tuan, ada satu bab dia panggil laqatah. Bab yang berkaitan dengan laqatah. Laqatah ni apa maksud? Yakni barang orang yang tertinggal, orang tercicir. Boleh tak kita ambil? Tuan-tuan, boleh tak kita ambil? Hukum dia boleh kita ambil jika sekiranya kita nak iklankan. Berapa lama perlu kita iklan? Di dalam kitab fiqh dia sebut sampai ke setahun. Ada ulama kata setahun. Kalau melibatkan buah, makanan, nasi lemak, contohnya ada orang terjatuh ke buah ke tuan-tuan, buah durian, tak ambil rugi nanti tak? Kita ambil dengan perasaan bahawa kalau tak ambil nanti rosak, dan kalau ada orang yang menuntutnya, kita akan bayar. Tapi kalau orang tak dekat masjid tu, orang tahulah waktu harta wakaf. Ni masalahnya tuan-tuan, lori terbalik tuan-tuan, bawa ikan sarding habis tuan-tuan, kebah habis. Dia tak tahu hukum tu tuan-tuan, bukan hak dia. Minyak kelapa sawit tu tuan-tuan, di dalam dia punya, dia bawa tuan-tuan yang belum lagi ditingkan, yang belum lagi dipekkan tuan-tuan, bawa satu kontena tuan-tuan, terbalik lori tadi tuan-tuan. Jadi minyak tu melimpah masuk dalam parit, orang pergi kauk lagi tuan-tuan. Campur dengan air seluk, campur dengan apa. Bila tanya dia, sanggup tak ambil ni? Kita tak pakai ni, tapi nak jual. Dia kata nak jual. Tengok tak. Apa hukum tu tuan-tuan? Kita ambil itu tuan-tuan. Kita azan insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
La haula wala quwwata illa billah. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام المحمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Ada satu berita tu tuan-tuan, saya baca dalam Sakrobang. Seorang peternak ikan sangkar kerugian sebanyak RM5,000. Kesnya tuan-tuan pakak pergi tangkap ikan sangkar dia tu. Ada ikan pating, ada ikan baung, ikan talapia merah tuan-tuan. Tak. Pakak pergi tangkap. Satu kampung pergi tangkap tuan-tuan. Tak. Menjalanya apa semua sekali. Dia pergi tengok dah kering habis dah. Lalu dia bertanyalah jiran-jiran dia. Jiran-jiran dia kata, takkan kamu dah bagi ke? Kamu dah beritahu kepada orang kampung supaya dah halal lah kolam ni. Jadi kami pakak tangkap lah. Dengar daripada mana? Tah dia apa? Dia orang sebarkanlah berita. Ini cerita kat Kelantan tuan-tuan. Dahsyatnya tuan-tuan. Kita pakak dengar macam tu aja, kita pun bawa jala sekali. Tengok orang menjala, kita pun bawa jala sekali. Ada. Jadi kalaulah tuan tadi tuan-tuan minta supaya dibayar, ambil berapa banyak, berapa kilo ikan kau. Kau bayar balik. Kalau tidak aku tak halal tuan-tuan. Tuan-tuan sampai ke neraka, masuk dalam kubur, masuk dalam neraka lah tuan-tuan. RM5,000 dia kerugian tuan-tuan. Tak. Jadi Imam Asmawi pula datang selepas daripada Imam An-Nawawi ni. Imam Asmawi ni tuan-tuan adalah anak murid kepada Imam Nawawi. Imam Subki, itu di antara imam anak murid Imam An-Nawawi ni. Imam Nawawi ni imam yang sangat besar. Kita dah cerita 2 minggu lepas tuan-tuan. Imam yang sangat besar, tapi umur dia tak panjang. Umur 45 tahun dah mati dah. Dan tak sempat nak kahwin. Bukan dia kata kahwin tu tak wajib. Dia kata kahwin tu adalah wajib ikut keperluan. Dia adalah sunnah Nabi. Tapi oleh kerana dia disibukkan dengan ilmu dan mewakafkan dirinya dengan ilmu, dia baru cadang nak kahwin, tiba-tiba mati awal. Macam mana tuan-tuan? Tak. Sebab dia terlalu sibuk. Bayangkan masa muda dia belajar 12 kitab satu hari. Dia menghafal hadis sampai ke 1 juta. Tak ada masa tuan-tuan nak fikir tentang kahwin. Makan pun sekali sehari je. Dia makan selepas daripada isyak. Waktu lain dia puasa. Puasa Nabi Daud. Sebab itulah kalau kita tengok sejarah, dia punya Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia terkenal dari sudut ilmu dia. Tak ceritalah ilmu hadis, ilmu fiqh. Bayangkan dia karang kitab Syarah Muhazzab tu, Majmu' Syarah Muhazzab tu tuan-tuan. Sampai kau tak sempat dia nak habiskan tu. Berapa belah jilid tu, hampir 20 jilid lebih tu tuan-tuan. Yang last tu tuan-tuan disempurnakan oleh anak murid dia, Imam As-Subki, Imam Asmawi, Imam Ar-Rifai dan seumpamanya tuan-tuan. Kerana terlalu sibuk dengan ilmu. Dia karang pula bukan macam kita copy paste. Kita buat research copy paste. Kita buat apa benda lah PhD, master, copy paste je tuan-tuan. Dia hadis dalam kepala otak dia. Sehingga Imam Ahmad kata, aku dapati Imam Nawawi ni hafal hadis sampai ke 1 juta. Aku pun tak mampu nak hafal hadis macam ni. Macam dia ada. Dia karang berdasarkan apa yang dia ingat, yang dia belajar sejak daripada zaman muda dia. Yang kedua, dia terkenal dengan ilmu zuhud dia. Dan yang ketiganya terkenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tentang zuhud dia ni tak payah ceritalah tuan-tuan. Dia ni tak makan marangan orang bagi. Bahkan dia tidak makan buah-buahan di sekitar Damsyik. Sebab dia tahu bahawa di sekitar Damsyik itu adalah dimiliki oleh kebun-kebun harta wakaf. Jadi dia tidak makan harta wakaf orang. Dia takut nak makan buah-buah di sekitar Damsyik itu sebab takut nanti itu adalah harta wakaf.
Oh, kalau dalam IKN saya tu tuan-tuan, semua harta wakaf belaka tu. Pokok-pokok tu tuan-tuan. Pokok petanya, dak pokok pisangnya. Orang zaman dulu tanam, kita yang dapat hasil. Dah, dari sudut hukumnya tuan-tuan. Dari sudut hukumnya kita ni kuranglah sikit zuhud. Zuhud ni apa maksud zuhud? Yakni meninggalkan benda yang syubhah kerana takut terjebak dengan benda yang haram. Itu maksud zuhud pada pandangan kita. Kerana hadis Nabi menyatakan wa bainahuma mutasyabihat. Antara halal dan antara yang halal dengan haram tu halalu bayyin, al haramul bayyin. Halal adalah jelas, haram telah jelas. Di antara kedua tu tuan-tuan, ada yang mutasyabihat, ada yang syubhat. Jadi barang siapa yang meninggalkan yang syubhat ni tuan-tuan, maka dia telah terjaga agama dia, kata Nabi. Jadi hak tu bukan syubhat lagi, tetapi Imam Nawawi ni dia meninggalkan benda yang harus kerana takut syubhat. Lebih tinggi lagi, dia meninggalkan sebahagian daripada benda yang harus kerana takut syubhat. Kita bagi orang awam ni, hendaklah kita meninggalkan benda yang syubhat kerana takut haram. Ini ambil harta orang tuan-tuan, tu dah memanglah jelas haram dah. Lori terbalik tepi jalan bawa susu tuan-tuan, habis susu dikebahnya tuan-tuan, jualnya pula tuan-tuan. Tengok lembu accident di tepi jalan dah. Kebetulan dia ada parang tuan-tuan, goloknya semelihnya dia ambil sepohok. Hak lain tu dia kata ambil lah orang kampung, dia kata. Kalau tidak mati juga lembu ni, dia kata. Tiba-tiba saya mengajar di sebuah tempat lah dekat Perak dulu tuan-tuan. Lepas daripada mengajar, dia bagi daging sekilo kat saya. Saya kata, daging apa ni? Dia pun bisik dengan saya, ustaz, semalam saya sembelih lembu accident di tepi jalan tu, saya ambil sepohok, jadi kita bagi-bagilah ustaz. Saya kata, boleh ke? Dah lah, kalau tu ustaz tak nak, bagi kat orang lain, dia kata. Jadi kita ambil jugalah tuan-tuan. Tapi masak kita panggil budak-budak pelajar-pelajar makan. Kita sendiri pun tak tergamuk nak makan. Tuan-tuan, senang-senang je tuan-tuan. Ada seorang pakcik tu, dia pergi ke Pekam, masuk jalan-jalan kampung, terlanggarlah kambing. Langgar kambing tuan-tuan. Kebetulan di belakang kereta dia tu, bonet kereta dia tu ada golok. Dia pun sembelih. Dia pun letaklah kambing tu tuan-tuan dekat wakaf. Supaya tuan dia ambil. Besok tuan-tuan dia balik tengok kambing tu masih lagi tergantung. Oh, bagusnya orang kampung ni zuhud sungguh, tak nak ambil. Jadi membazirlah pula. Jadi dari sudut hukumnya, kalau dah peringkat nak membazir macam tu, boleh kita ambil jamu dekat surau, dekat masjid. Tapi pastikan orang yang ambil itu, ahli jawatan kuasa surau masjid yang ambil bagi jamu, tiba-tiba tuan dia datang 2-3 hari kemudian, kita dah makan dah. Kata ada surau masjid ni buat jamuan kambing. Ada 2-3 hari lepas. Ya adalah kambing tu yang accident, orang sembelih, tak ada orang nak ambil. Nanti busuk kami pun masaklah bagi makan kepada jemaah. Tu kambing aku tu kena bayar balik. Adakah masjid kena bayar ataupun ahli jawatan kuasa kena bayar? Kata ulama, masjid tidak bertanggungjawab, ahli jawatan kuasa tu yang bertanggungjawab tu. Bukan aku pula kena bayar. Aku tolong masuk aja. Aku tolong selamatkan aja. Dia kena bayar. Sama seperti mana kita jumpa dengan 1,000 duit tuan-tuan, RM1,000 duit. Kita pun masuklah dalam tabung masjid. Tiba-tiba 4-5 hari kemudian ada orang kata ada jumpa duit masuk dalam tabung masjid. Iyalah, 1,000. Ketika itu tuan-tuan, adakah kita boleh korek balik tabung masjid? Tak boleh dari sudut hukumnya. Kita sendiri kena keluarkan duit daripada poket kita. Sebab kalau mengikut hukumnya 1 bulan, kita kena istihad. Jadi bab berkaitan dengan masalah adamiyung ni tuan-tuan sangat susah. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab fiqh yang berkaitan dengan laqadah ni, laqatah dia panggil laqatah, barang yang tertinggal. Tuan-tuan detail tuan-tuan. Saya bila baca benda macam tu tuan-tuan, kita rasa nak ambil makanan ke hak tinggal dekat masjid pun kita rasa takut dah. Nak ambil buah-buah, apa benda lagi, barang-barang orang, barang yang terjumpa pun kita rasa takut dah tuan-tuan. Sebab hukumnya adalah tersangat berat di dalam Islam tuan-tuan.
Jadi Imam Asmawi yang datang selepas daripada Imam Nawawi ni, dia letak lagi 2 syarat. Selain daripada 4 syarat yang melibatkan dengan manusia ataupun 3 syarat di antara kita dengan Allah, dia tambah lagi 2. Apa dia? Jika sekiranya dosa tadi berkait rapat dengan tempat, tinggalkanlah tempat. Duduk kat Jasing ni, pergi ke Pekan je nampak kedai Toto tu. Kedai nombor kuda tu tuan-tuan. Kena tinggalkan Jasing ni. Hijrah, tinggalkan Jasing. Contoh macam tu lah. Kalau melibatkan tempat zina, tinggalkanlah tempat zina. Kalau melibatkan kawan, tiap kali pergi kerja jumpa dengan kawan, hidup sembang. Cerita tentang dosa je, tinggalkan kawan tu tuan-tuan. Kena hijrah. Hatta kalau isteri suami pun cerailah. Habis tu bergelombang dengan dosa je. Kahwin dengan suami ni paksa melacur lah. Suami paksa mencuri lah. Jadi ketika itu minta supaya diceraikan lagi baik daripada kita bergelombang dengan dosa. Tetapi kalaulah tidak melibatkan dosa, kita ni benci dengan perangai suami kita, kerana sekian kita sabar, itu adalah lebih baik. Kita sabar dengan perangai isteri kita, tuan-tuan, itu adalah lebih baik jika sekiranya kita mampu untuk berdakwah, kita mampu untuk bagi nasihat. Samalah seperti mana kerja. Dan satu lagi kata Imam Asmawi, hendaklah kita berhijrah ataupun kita meninggalkan dosa ataupun kita bertaubat kerana Allah, bukan kerana benda lain. Bukan kerana fikir dah aku dah tua dah. Memanglah peringkat permulaan tuan-tuan, boleh kita jadikan itu sebagai motivasi. Aku ni dah tua, nak mampu esok lusa, nak mati esok lusa ni, bilalah aku ni nak bertaubat. Ada orang kata kamu ni tak sedar-sedar diri lagi dia. Dah tua bangka, dah nak mampu lah, masih lagi berjudi lagi, minum arak lagi. Kadang-kadang dia terdentik dalam hati tu tuan-tuan, terus dia tinggalkan dosa. Jadi pastikan akhirnya tuan-tuan kerana Allah. Mungkin peringkat permulaannya dia tinggalkan tu tak nampak sangat kerana Allah, kerana malu, kerana terkesan dengan kata-kata. Tak apa tuan-tuan, lah minit kita ikhlaskan balik. Kita ikhlaskan balik bahawa kita bertaubat kerana Allah, kita hijrah kerana Allah. Dia samalah tuan-tuan, hukum bagi contohnya kita ada anak dara. Tiba-tiba anak dara kita tu tuan-tuan bercinta dengan seorang pemuda Cina. Dia ni tuan-tuan nak sangat kepada anak dara kita ni sebab ada berkawan, bersekolah sekali, kerja sekali contohnya. Dia nak sangat kepada anak dara kita. Itulah yang menyebabkan dia masuk Islam. Jadi ada ulama bahas tuan-tuan, dia masuk Islam tu kerana Allah ke kerana nak kahwin? Mesti kerana Allah. Kalau dia masuk Islam kerana nak kahwin, tak sah Islam dia. Tapi untuk peringkat permulaan tak apa. Selepas dia diberi faham tentang Islam, kitalah kena didik dia, bagi faham tentang Islam. Biarlah dia ikhlaskan balik. Kita ni tuan-tuan, banyak amalan yang kita buat tidak ikhlas. Adakah ada lagi peluang tuan-tuan untuk kita mengikhlaskan diri kita? Ada tuan-tuan, ada peluang. Selagi mana kita belum mati, cuba kita istighfar, kita taubat dulu. Aku ni tinggal benda ni bukan kerana Allah, kerana benda-benda yang lain. Ya Allah, aku mohon ampun padamu. Ya Allah, aku ikhlas padamu dah sekarang ni. Adalah Tuhan terima tak taubat kita? Tuhan terima tak ikhlas kita? Tuhan akan terima tuan-tuan. Tuhan akan terima insya-Allah. Dia sama dengan orang yang kahwin kerana nak kahwin, orang yang masuk Islam kerana nak kahwin. Peringkat permulaan tak apa tuan-tuan, tetapi kita kena didik dia. Jadi kalau di zaman Tun Mustafa, tuan-tuan masih ingat lagi zaman Tun Mustafa. Zaman Tun Mustafa dulu saya ada jauh apa tuan-tuan. Tetapi Tun Mustafa ni antara tokoh yang sangat hebat lah dekat Sabah tuan-tuan. Dialah yang membina yayasan Sabah tuan-tuan. Jadi pelajar-pelajar dia dihantar ke Suruh Misha, ke Terengganu. Di sekolah Zainal Abidin tu ramai pelajar-pelajar daripada yayasan Sabah. Tapi perangai budak-budak Sabah ni tuan-tuan teruk-teruk. Dapat beasiswa sampai ke peng sebatang pun dibagi beasiswanya oleh Tun Mustafa.
Tun Mustafa ni tuan-tuan bawa masuk orang Indonesia, bawa masuk orang orang Filipina, nak ramaikan orang Islam. Tuan-tuan tahu tak hari ini di Sabah tu tuan-tuan 57 hampir 60% orang Islam. Berbanding dengan orang bukan Islam. Sedangkan dekat Perak 40 lebih aja orang Melayu kita tuan-tuan, orang Islam kita kat Perak. Tuan-tuan, itu jasa dia. Dia Islamkan orang Kadazan, Islamkan orang yang bukan Bumiputera ni lah. Bagi tanahnya tuan-tuan. Siapa yang masuk Islam bagi tanah, masuk Islam bagi tanah. Tu ramai masuk Islam dah. Jadi masuk Islam bukan kerana faham Islam, tapi kerana nak tanah, nak duit. Tu zaman dia. Bila orang tanya kepada beliau, macam mana ni tu? Dia orang ni masuk Islam bukan kerana ikhlas, kerana Islam, kerana nak tanah. Tak apa, dia kata. Yang pentingnya anak cucu dia tu. Dia esok lusa dah nak mati. Anak cucu dia tu. Sikit. Dalam IC Islam, bank Islam, terbukti tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan dekat Sabah orang Islam lebih ramai. Dekat Sarawak kita berapa ramai aja? Kat Sarawak tuan-tuan kita 30% aja. Cina 30%, Iban Bidayuh 30%. Lebih kurang 30. Dah. Tapi alhamdulillah kuasa pemerintahan masih ada lagi di tangan orang Islam, orang Melayu lah dekat sana tuan-tuan. Jadi itulah pandangan Imam Asmawi. Jadi saya nak sebut sedikitlah tuan-tuan. Imam Asmawi ni adalah imam yang sangat besar lah juga. Tuan-tuan pergi haji, masa tuan-tuan duduk dekat Mina hari yang ke-11, 12, 13 tu, kita melontar tuan-tuan pada hari yang ke-11, kita melontar hari yang ke-12, kita melontar hari yang ke-13 tu. Kita ikut pendapat siapa tu tuan-tuan? Kita melontar waktu pagi tu. Sedangkan jumhur ulama dan seluruh mazhab lain menyatakan bahawa hadis Nabi juga menyatakan bahawa waktu melontarnya adalah bermula dengan gelincir matahari hari yang ke-11. Bermula melontarnya ula wustal kubra hari yang ke-12 adalah selepas gelincir matahari. Yang ke-13 juga bermula dengan gelincir matahari lepas zuhur. Tiba-tiba kita orang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei melontar di waktu pagi tuan-tuan. Dah. Jadi kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan, mana ada orang Pakistan, orang Indonesia, orang India ke, orang daripada negara Arab melontar waktu pagi. Bahkan mereka kata tak sah melontar di waktu pagi. Ambil daripada pendapat mana tu tuan-tuan? Itulah dia pendapat Imam Asmawi tuan-tuan. Imam Asmawi menyatakan bahawa harus kita melontar bermula daripada pagi, lepas daripada subuh lagi. Tidak semestinya kita menunggu selepas daripada zuhur. Itulah Imam Asmawi ni, salah seorang daripada ulama, anak murid Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang terkenal. Dan kita tengok Imam Nawawi pula ni, dia ni adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tajuk ini pada kuliah yang akan datang lah insya-Allah. Jadi kita buat tahlil sikit dah untuk arwah Said Hasan bin Amir Hasan dan Mang Zani bin Maman Jawar Jan Jamrus dan juga Kirim Zai ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilal kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب أبيض من الدنس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم